Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apalah yang sudah jadi dengan Perikatan Nasional ini, kata netizen, mengulas tentang laporan di Malaysia kini berkait tindakan pemimpin Perikatan Nasional yang jumpa bekas Perdana Menteri Singapura bincang akta anti lompat parti. Ini yang ramai orang ketawa, ramai orang tak faham. Kenapa tiba-tiba pemimpin Perikatan Nasional jumpa bekas Perdana Menteri Singapura ini dan perjumpaan mereka pula bincang akta anti lompat parti? Tak tahulah mereka tak puas hati ke atau apakah. Yang pentingnya dulu akta anti lompat parti sepatutnya tiada lompang. Tapi kerana tindakan pemimpin bersatu menolak pindaan pada waktu itu, akhirnya adalah lompangnya yang sangat besar. Dan sendiri pula yang kena bahananya. Bekas Perdana Menteri Singapura yang kini merupakan Menteri Kanan Negara itu, Lee Hsien Loong, yang sedang dalam lawatan kerja rasmi ke Malaysia, berjumpa dengan ahli Parlimen Perikatan Nasional PN, membincangkan pelbagai isu termasuk akta anti lompat parti, kata Hamzah Zainuddin. Kata Hamzah, Lee berminat mahu mendengar pandangan ahli Parlimen Perikatan Nasional pelbagai isu lain termasuk kos sara hidup. Menteri Kanan yang juga merupakan bekas Perdana Menteri Singapura juga berminat untuk mendengar dengan teliti pandangan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional berkaitan isu-isu dalam negara seperti kos sara hidup dan dasar percukaian negara. Selain isu panas berkaitan undang-undang anti lompat parti yang turut mendapat perhatian khusus beliau, katanya dalam kenyataan di Facebook. Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang hadir termasuk Radzi Jidin, Saifuddin Abdullah, Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Khairil Nizam. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang berkata, pelbagai perkara telah dibincangkan, antaranya berkaitan langkah-langkah untuk memperkukuh hubungan bilateral Malaysia dan Singapura dalam semua aspek. Kami juga, katanya, telah berbincang tentang banyak perkara berkaitan dengan Malaysia. Kami juga berbincang berkaitan isu-isu serantau dan geopolitik antarabangsa yang memberikan impak besar terhadap kedua-dua negara, kata beliau. Pertemuan ini amat bermakna dalam konteks hubungan dua hala kedua-dua negara, dan bagi pihak keluarga besar ahli Parlimen Perikatan Nasional, saya merakamkan penghargaan buat Lee serta delegasinya. Lawasan rasmi itu diadakan secara rasmi bermula 19 Julai tamat pada hari ini. Delegasi Lee turut disertai istrinya Ho Ching, Menteri Kanan dan bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Tenaga Manusia Singapura Zaki Mohamad, serta Menteri Kanan bagi Kementerian Kebudayaan Masyarakat dan Belia serta Kementerian Perdagangan dan perusahaan negara jiran untuk itu Low Yen Ying. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Ada yang kata, mereka kata, mengapa Perikatan Nasional berjumpa pula dengan Singapura? Apa kaitan Singapura dengan akta lompat parti Malaysia, kata mereka. Dan ada juga yang bertanya, ini betul-betul lawatan Singapura? Dia memang rela ataukah dia dijemput untuk berbincang, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu kejutan apabila Perikatan Nasional berjumpa dengan Perdana Menteri Singapura bincang akta anti lompat parti. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Wow, ini paling panas. Anda masih ingat satu ketika dahulu Muhyiddin Yassin pernah membuat penggantungan parlimen dan ada yang mencabar keputusan itu. Hari ini pasti satu keputusan ini diumumkan amat getir dan paling tak disangka langsung oleh pemimpin, yaitu Muhyiddin Yassin. Dua wakil rakyat dapat kebenaran cabar penggantungan parlimen. Wah, ini pasti panas. Yang menjadi persoalan saya ialah, kalaulah mereka menang dalam cabaran penggantungan parlimen ini,
Apa yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Saya pun tak tahu, saya belum pernah dengar dan saya pun tak pernah baca isu tentang kalau menang dalam cabaran penggantungan parlimen itu, apa pula hukumannya, saya pun tak tahulah. Okey, Mahkamah Persekutuan hari ini membenarkan semakan kehakiman oleh ahli parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim dan Adun Tebing Tinggi Abdul Aziz Bari. Ia adalah untuk memulakan cabaran terhadap nasihat Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin, kepada Yang di-Pertuan Agong supaya parlimen digantung semasa darurat era COVID-19. Kedua-dua mereka mahu penghakiman Mahkamah Sivil berhubung kesahihan nasihat Muhyiddin kepada Yang di-Pertuan Agong yang membawa kepada penggantungan parlimen semasa era COVID-19 pada tahun 2021. Bagaimanapun, parlimen telah mula bersidang dan perintah darurat berkaitan telah ditarik balik 2 tahun lalu. Berikutan situasi pandemik COVID-19 di Malaysia yang semakin pulih. Dengan keputusan Mahkamah Tertinggi hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mendengar semakan kehakiman itu yang menyentuh nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Seri Paduka Baginda untuk pengisytiharan darurat. Nasihat Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong dinyatakan dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Hassan dan Aziz memohon perintah mahkamah bahawa keputusan Kabinet Muhyiddin untuk menasihatkan Seri Paduka Baginda mengisytiharkan Seksyen 14 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu tahun 2021 adalah tidak berperlembagaan, menyalahi undang-undang dan tidak boleh atau tidak berkuat kuasa. Ordinan itu telah menyebabkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara digantung buat sementara waktu. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mempengerusikan sidang 5 hakim Mahkamah Persekutuan hari ini. Panel itu juga dianggotai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Harminder Singh Dhaliwal dan Rozaria Bujang. Semakan kehakiman itu pada asalnya difailkan di Mahkamah Tinggi pada tahun 2021 oleh Ketua Pembangkang ketika itu Anwar Ibrahim dan Ahli Parlimen Sungai Petani Johari Abdul dan Ahli Parlimen Pulai Salahuddin Ayub. Bagaimanapun, Anwar dan Johari yang kini menjadi Perdana Menteri dan Speaker Dewan Rakyat telah menarik diri manakala Salahuddin meninggal dunia tahun lalu. Pada tahun 2021, Mahkamah Tinggi menafikan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman atas alasan mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar isu yang dikaitkan dengan nasihat Perdana Menteri kepada Seri Paduka Baginda untuk mengisytiharkan ordinan darurat. Semakan itu kini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi dengan Muhyiddin dan kerajaan dinamakan sebagai responden. Peguam kanan Persekutuan Liu Hong Bin hadir untuk mewakili pihak kerajaan, manakala Peguam Gurdiel Singh Nijjar mewakili Hassan dan Aziz. Saudara, dengan keputusan ini, pastinya ini akan membawa satu impak yang besar, satu perbicaraan yang besar, dan satu penemuan yang besar. 2 wakil rakyat dapat kebenaran penggantungan parlimen. Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi, hari ini membenarkan semakan kehakiman oleh ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim dan Adun Tebing Tinggi Abdul Aziz Bari. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tinggalkan PAS, wujudkan amanah, langkah bijak Mat Sabu. Seorang TikToker dikenali Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan PAS 1 ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat dan bijak. Ini kerana katanya pencapaian demikian
Pencapaian demikian telah ditentukan oleh Muhammad dan atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya itu, yaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Memang berbaloi guys, satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat satu ketika dulu, meninggalkan Parti PAS dan mewujudkan Parti Amanah, adalah keputusan bijak dan tepat, katanya lagi. Apa pula pendapat anda tentang keputusan Mat Sabu ataupun Abang Mat ini, Menteri Keterjaminan Makanan, keluar daripada PAS dan menubuhkan Parti Amanah? Adakah anda juga bersetuju bahawa itu satu keputusan yang bijak dan tepat untuk Mat Sabu? Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan hari ini telah menampakkan hasil yang baik dan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Bukan setakat orang Semenanjung saja mendapat manfaat inisiatif-inisiatif KPKM, malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut, puji lelaki itu kepada Muhammad Sabu. Malah dalam video sama, lelaki tersebut turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad Sabu yang juga ahli Parlimen Kota Raja itu. Hari ini, YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di Jalapang Padi Sawah Padi di Kota Belud, Sabah, di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi yang mana berlaku sekarang, peningkatan 2 hingga 4 tan per hektar per musim. Dengan dana tambahan itu, dapatlah diperluaskan lagi program SBB Smart Sawah ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberangsangkan. Ini kita pujilah Abang Mat kerana berani meninggalkan Parti PAS suatu ketika dahulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Steady Abang Mat, salute, kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya. Saudara, apakah anda juga setuju seperti Abang Botak ini yang mengatakan tinggalkan PAS, wujudkan amanah, langkah bijak Mat Sabu? Adakah selepas ini ada pula ahli PAS, ahli Parlimen PAS dan ahli Dewan Undangan Negeri PAS akan turut serta mengikut langkah Mat Sabu keluar daripada parti itu dan menubuhkan partinya atau bersama dengan Parti Amanah? Sekian dulu, ikuti terus ulasan. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah PAS sedang diperalatkan Parti Bersatu? Ditulis oleh Norman Redzwan, dipetik dari Harapan Daily. Walaupun Muhyiddin pernah berkata maksud PAS itu parti ajaran sesat, Mahathir pula pernah mengkritik PAS punca berlaku peristiwa Memali. Wan Ahmad Faisal juga pernah berkata penyokong PAS bodoh, PAS tetap menerima mereka. Sedangkan realitinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan PAS, DAP tidak pernah membodohkan penyokong PAS, Amanah tidak pernah membinatangkan PAS. Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh oleh PAS. Sebenarnya, kata Rizwan, Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahathir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Badawi, sehingga Paklah menzahirkan duka cita sikap Muhyiddin itu di pentas terbuka. Kemudian, Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib, kononnya kerana kes 1MDB. Namun sebelum dijatuhkan, Najib lebih hebat, lebih ampuh apabila bertindak lebih awal.
menjatuhkan Muhyiddin dari kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak selesai di sana dan tidak berputus asa, Muhyiddin sanggup pula menyembah Anwar Ibrahim di penjara. Ihsan Anwar merestukan Bersatu untuk bersama PH pada waktu itu. Selepas Pakatan Harapan berjaya memenangi PRU14, Muhyiddin pula mengkhianati Mahathir dan terlebih lagi Anwar Ibrahim. Akhirnya, Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya, Bersatu tidak mampu memenangi satu kerusi pun tanpa PAS. Jika tidak percaya, cuba PAS ambil sikap lepas tangan untuk PRK Nenggiri. Bersatu akan kena TKO. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah, Muhyiddin tidak mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkin Muhyiddin masih yakin kenyataannya PAS bermakna parti ajaran sesat. Tapi bila dah jadi kerajaan, Bersatu pula yang banyak bolot jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfolio rendah dan jawatan pengerusi GLC sahaja. Bahkan, semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun, dia lantik Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri. Sedangkan UMNO bukannya sebahagian daripada Perikatan Nasional. Mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? Kalau calon daripada PAS itu yang terbaik. Dengan pelbagai skandal mahkamah pemimpin Bersatu, daripada presiden hingga naib presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu, dilihat PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Saya tertarik dengan ulasan veteran UMNO. Mustafa Yaakob menyifatkan Bersatu tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri, tetapi terpaksa menumpang kekuatan sekutunya, iaitu PAS. Bersatu terpaksa menggunakan logo PAS untuk bertanding dalam PRK Dun Nenggiri yang akan diadakan pada 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional di Nenggiri, sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon Bersatu. PAS dalam Perikatan Nasional hanyalah kuda tunggangan Bersatu di mana mereka digunakan untuk menggerakkan jentera bagi pihak Bersatu. Manakala, maklumlah, Bersatu bukannya ada jentera atau kekuatan jentera pun, kata Muhammad Rizwan. Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam Perikatan Nasional? Eloklah PAS tunggang agama, Bersatu pula tunggang PAS, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ataupun pencerahan daripada Norman Rizwan ini amatlah jelas dan membuka minda kita. Agak signifikan, agak kesian, dan agak menyedihkan apabila parti PAS yang mana mempunyai kekuatan yang lebih besar, 5-6 kali ganda lebih kuat daripada parti Bersatu, tanpa mereka sedari mereka diperalatkan oleh parti Bersatu, kata Norman Rizwan. Lebih malang lagi ialah kita ketahui bahawa Muhyiddin pernah berkata maksud PAS itu ialah parti ajaran sesat. Mahathir pula pernah mengkritik PAS. Punca berlaku peristiwa Mali. Wan Ahmad Faisal yang hebat dipertahankan oleh PAS ketika ini
yang mana sehingga membawa kepada doa kunut nazila di parlimen, pernah juga berkata bahawa penyokong PAS bodoh. Tapi yang menghairankan, PAS tetap menerima mereka. Walhal kebenarannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang dimusuhi oleh PAS dan Bersatu ini, tidak pernah sebenarnya menyesatkan PAS. Tidak pernah menggelarkan PAS itu sebagai parti ajaran sesat. Anwar Ibrahim tidak pernah lakukan itu. DAP juga yang walaupun dibenci sangat oleh Perikatan Nasional yang digunakan sebagai naratif, tidak pernah pun membodohkan penyokong PAS. Jauh lebih daripada itu, amanah serpihan daripada parti PAS tidak pernah membinatangkan parti PAS. Ketiga-tiga parti ini tetap dianggap musuh oleh Perikatan Nasional dan PAS. Jadi, di mana kewajaran untuk menganggap mereka musuh? Menurut Norman Rizwan. Sekian dulu, kita jumpa lagi.